Kalau kita tak tahu apa itu kejahatan, maka kita tak tahu apa itu kebaikan. Maka membandingkan ini adalah satu benda yang cukup penting. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Katakanlah, siapa Tuhan di langit dan di bumi? Katakanlah Allah. Saya terus kepada bicara kita tentang Allah SWT menyebutkan mula perbandingan tadi. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Okay? Allah SWT, adakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumat wan nur, ataupun adakah sama antara kegelapan dan cahaya? Dalam ayat ini Allah SWT mengajak kita membandingkan, adakah sama? Jadi seolah-olah bila kita sentiasa membandingkan, maka kita akan mengatakan tetap tak sama. Bahkan bala, makna kita mengatakan tak sama. Dan bila kita mengatakan tak sama, maka kita akan seolah-olah ketika kita jawab tak sama itu, kita telah mengkaji, kita telah memerhatikan apakah senarai-senarai al-dhulumat yang kita katakan kegelapan dan keburukan itu, dan apakah senarai-senarai an-nur yang kita katakan barangkali ketaatan, barangkali Al-Quran itu sendiri, barangkali Nabi SAW itu sendiri. Dan kita tidak habis-habis berdoa pada Allah, Allahumma ja'al wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa fi nura wa fi shimalina nura wa amana nura wa atina nura wa fawqina nura wa tahtina nura. Ya, doa ini memang kita katakan ada beberapa perubahan ganti nama kalau anda melihat dalam beberapa kitab hadis, kerana ada yang doa ini juga yang dibacakan kepada Muaz ketika dalam peperangan Khandaq, yang Nabi SAW bacakan Allahumma ja'al fi qalbihi nura fi basari nura. Nabi itu kadang-kadang membacakan dia, dan ketika itu dia boleh bangun dalam keadaan sihat dan berani untuk masuk ke kamp musuh, mendoakan pengikut, mendoakan murid. Bagi pencara-pencara, saya percaya dia akan mendoakan pelajar-pelajar dia. Dalam kelas 50 orang, dia akan sentiasa mendoakan pelajar-pelajar dia. Saya juga mendoakan anda yang datang kelas tafsir ini, saya akan mendoakan bila saya balik nanti. Mendoakan kalau saya benar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah mendoakan Muaz khusus untuk membuat satu tugasan dalam peperangan Khandaq. Jadi bila doa ini saya cadangkan, walaupun doa ini dipergi untuk doa di masjid contohnya, tapi tak salah untuk anda bermalam sembahyang tahajud ke, bacalah doa ini. So saya risau bila anda buat yang mondai kat mana-mana nanti, tiba-tiba orang lihat di belakang. Ya, dan saya risau juga kalau anda naik motor baca doa itu. Saya berhati-hati di jalan raya. Dah habis, dah lancar, tak payah pakai tangan lagi. Kalau belajar pun pakai tangan. Nanti ada ambil dengan gelanggang sekali. Orang belajar silat, dia ambil bunga dan juga buah saja di atas pentas silat itu. Ini anda ambil dengan pentas-pentas dia sekali. Okey. Saya nak pergi pada ayat yang ya, ada lagi yang kita latih dipantang tengok. Al-Dhuluman adalah kufur dan cabang-cabangnya. Ini disebut oleh Qatadah pula. Dia mengatakan Al-Dhulumat itu yang kita terjemahkan, kita mungkin barangkali terjemah kegelapan betul, tetapi ulama tafsir yang bahagian ini pula mengatakan bahawa Al-Dhulumat itu adalah sebarang bentuk kufur dan cabang-cabangnya, aliran-alirannya yang kufur. Dan nur itu disebutkan oleh Said Hawa ketika dia, saya juga merujuk tadi daripada kitab Al-Asas fi Tafsir kalangan Said Hawa, selepas dia mengumpulkan pandangan-pandangan ulama. Said Hawa memetik daripada mereka dengan mengatakan Al-Dhulumat itu sebarang bentuk kufur dan cabang-cabangnya, dan An-Nur itu ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks apabila Allah SWT minta bandingkan hal tastawi dhulumat wan nur, dan minta bandingkan ini dalam konteks ini, Al-Dhulumat itu ialah kekufuran dan cabang-cabangnya, ada banyak aliran-alirannya, izam-izam yang ada, dan An-Nur itu adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk terus menekan kulit ini, jangan ditegur kalau nampak apa-apa.
Okay. Sebab saya mengambil perkara yang penting saja untuk kita bicarakan. Baik, mari kita pergi ayat yang panjang sikit yang menjadi, kalau boleh, mula menjadi hafazan kita juga. Ayat daripada surah An-Nur ayat 34. Ya, tidak silap ayat itu. Surah An-Nur ayat 34. Ya, moga-moga Quran anda akan dilihat lunyai sedikit, taklah Quran baru saja. Kerana Quran baru itu lambang dia tidak digunakan sangat. Tapi bila anda dah belik-belik buat dia lunyai, dia akan jadi satu barang yang cukup anda sayangi. Ayat 34 35 betulkan terus takut. Okay, Allah SWT menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah SWT lah yang menerangi langit dan bumi. Bayangkan dunia ini, bumi ini dah berada dalam kegelapan, tetapi Allah SWT yang maha berkuasa telah menyebabkan bumi ini menjadi apa? Dan dialah penguasa, penyebab bercahayanya bumi ini. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya, iaitu cahaya Allah SWT ini, kamishkatin fiha misbah. Misbah ini, mishkah ini maksudnya apa? Kalau dalam kamus saya tengok tadi, ya, dia adalah merupakan bukaan lubang tempat letak lampu. Maksudnya kalau di dinding ada lubang bukaan dan dimasukkan lampu dalamnya. Ya, downlight maknanya kalau yang seperti ini kan, dia masukkan. Kenapa diceritakan seperti mishkat? Supaya cahaya tadi tak hilang. Sebab apa? Bila kita masukkan dalam satu tempat, dia akan dia terkepung cahaya itu dan dia akan memberikan tekanan untuk keluar. Pada fizik, okay, dia akan menyebabkan apa? Sebab tu lampu suluh tu dia ada apa ujung tu supaya apa? Dia boleh mengarahkan. Itu seperti mishkah juga, tapi mishkah yang kita angkat ke sana kemari. Yang ini dalam satu tempat dinding yang cukup cantik, ada dalamnya ruang seperti itu. Fiha nusbah, dalamnya ada lampu. Dan lampu itu di dalam kaca yang cukup terpelihara dan menyebabkan cahaya tadi makin bersinar. Dan kalau setengah-setengah ulama tafsir moden, dia katakan bagaikan kanta dalam kamera. Dia kata supaya apa? Keluarnya cahaya itu dalam bentuk yang terfokus dan dia tidak bersepai keluar. Dan az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitun. Dan disebutkan bahawa kaca itu pula bagaikan kilauan laksana bintang yang bersinar cemerlang. Cahaya Allah ni bagaikan mishkah. Sebab apa mishkah tu? Bila bukaan tadi tu dalamnya dah ada cahaya, berarti dia cukup cantik. Dan cahaya itu pula disebutkan seperti dalam kaca yang cukup terpelihara dan silauannya itu. Dan kaca itu bagaikan bintang dekat langit yang begitu. Kita tengok waktu malam gelap, tiba-tiba ada bintang dan nampak satu benda yang cukup menarik. Background dia gelap dan tiba-tiba ada cahaya. Dan cahaya itu pula seolah-olah menyala daripada minyak zaitun yang penuh barakah, yang pokoknya cukup sihat. Dia tak condong ke kiri, tak condong ke kanan. Nak cerita pasal cahaya, berada dekat dalam satu ruang. Ruang tu pula dalam kaca. Kaca tu pula ada bagaikan bintang. Dan bintang tu pula bagaikan mendapat sumber cahaya daripada minyak. Dan minyak tu pula daripada pokok. Panjang begitu. Daripada pokok yang apa pula? Sihat, subur, yang tak condong ke kiri dan tak condong ke kanan. Sebab dia naik dengan subur, maknanya cukup cahaya mataharinya. Pagi dia dapat, petang dia dapat. Sebab tu dia tak condong. Kalau dia condong belah kiri saja, berarti anda letak pasu rumah anda dalam keadaan anda 3 tahun tak ubah-ubah. Berarti dia akan dapat cahaya petang saja, maka pokok tu cenderung petang saja dia bagi. Sebab tak diubah-ubah. Sebab tu kalau tanam pokok dalam pasu,
nasihatkan mak kita ubahlah sekali-sekala kan. Saya pokok tu nanti ikut cahaya, nanti akhirnya dia pokok tegak. Tapi ini dia berada di bawah kawasan yang mataharinya sempurna, sehingga pokok tadi tak condong buat pokok tu sihat. Dan disebutkan bahawa minyak zaitun yang keluar daripada pokok yang hebat tadi, tak ada cahaya pun minyak zaitun tadi telah bersilau dan bercahaya. InsyaAllah dia punya walau lam tamsasku nar, walaupun ia tidak disentuh dengan api, dengan dia sendiri itu dah ada apa? Dan Allah SWT gambarkan itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berarti seolah-olah cahaya yang Allah SWT kuasai bumi, dia berlapis-lapis. Tiba-tiba Allah SWT menyebutkan yahdillahu li nurihi man yasha, dan Allah SWT akan berikan hidayahnya, cahayanya itu kepada man yasha. Man yasha ini ulama-ulama balaghah dia akan berbeza ketika menguraikan tafsir ini. Man yasha ini kepada siapa yang berkehendaki. Ada yang mengatakan bahawa siapa yang Allah kehendaki, dan juga ada yang mengatakan sesiapa yang nak cahaya ini Allah akan bagi pada dia. Ada dua pandangan ulama tafsir. Allah akan berikan cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu ada yang mengatakan siapa yang Allah kehendaki. Tetapi ada pandangan yang lain kan mengatakan bahawa yang dikatakan yang dikehendaki itu ialah orang yang hendak. Siapa yang nak Allah akan bagi. Ini pandangan yang kedua. Sama ada yang pertama ataupun yang kedua, kita merasa kagum dengan kehebatan Allah kerana dia memberi cahaya itu kepada siapa yang man yasha. Kita kaitkan dengan nurun ala nur dengan yahdillahu li man yasha. Apa kaitannya? Nurun ala nur dengan apa? Allah SWT beri cahaya kepada siapa yang kehendaki. Apa kaitannya? Kaitannya tidak lain dan tidak bukan bahawa kita ini hidup dekat dunia ini layak untuk mendapatkan cahaya Allah yang berlapis-lapis. Dan kerana sifat kita ini juga adalah sifat yang berlapis-lapis sebenarnya. Dalam kita ada tanah, diri kita ini unsur tanah yang telah ditiupkan dengan cahaya, dan cahaya itu akan tercharge dengan kita membaca Al-Quran, maka berlapislah cahaya itu. Dan kita dengan kita membuat ketaatan, berzikir, berpuasa dan sebagainya. Apabila anda telah kerja esok, saya sangat berpesan, hidupkanlah suasana ibadah korban di tempat kerja anda. Di mana saja anda berada, di saman surau anda, kalau boleh di keluarga anda, di rumah anda, wujudkan suasana itu, sebab cahaya itu akan tercharge dengan ibadah dan ketaatan. Dan kemudian dengan kita mencintai Nabi SAW pun adalah merupakan percikan cahaya daripada Nabi itu akan kena pada kita. Dan apatah lagi kalau kita sentiasa membaca doa. Teknik nak berehat di sini. Allah bacaan. Saya belum dengar akhwat atau sister baca. Apa kata kita bagi free je kat dia orang, tak payah baca pun tak apa. Itu cara nak cabar dia tu. Okey, bismillah. Saya dah koyakkan ni nak seorang. Daripada sister tolong baca doa tu. Bismillah. Mana tahu bila anda berdiri tiba-tiba malaikat mengaminkan doa anda walaupun tersasul-sasul, tersalah-salah. Yang dia orang semua baca tadi, seorang pun malaikat tak aminkan. Okey, bismillah. Come on. Allahumma ij'alna fi qulubina nura wa fi absarina nura wa fi sam'ina nura wa fi yaminina nura wa an yaminina nura. Ustaz kacau dia kata dalam hati dia kata macam tu. Wa an yaminina nura wa an shimalina nura wa amanina nura wa amamina nura wa khalfina nura wa fawqina nura wa tahtina nura wa ja'alna nura. Masya-Allah, amin. Kita berbalik, kemudian sekarang dah ada David. Aku orang lain ambil. Okey.
Berarti nurun ala nur ini, cahaya yang ditinggal dengan cahaya ini adalah cahaya Allah SWT yang cukup dahsyat. Dan Allah pancarkan cahayanya dekat bumi ini, dan bumi cahaya itu masuk pada Nabi SAW. Cahaya itu masuk pada Al-Quran, cahaya itu masuk pada malaikatnya, cahaya itu masuk pada matahari dan bulan bintang, cahaya itu masuk, tersebar cahaya itu, nurun ala nur. Itulah kehebatan dan kehebatan itu, dan kita mengharapkan agar cahaya ini melekat dalam diri kita. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Ini kalau kita sebut dari konteks bahan cahaya itu. Tetapi cahaya itu pula akan berlipat kali ganda apabila kita memilih masa yang tepat dan sesuai. Dan cahaya ini akan lebih makna datangnya apabila pada waktu 2/3 daripada malam. Dan sebab itu ketika kita bangun tahajud, saya rasa tak sempat untuk sama-sama kita memeras, dan saya mengandaikan semua dah hafal, iaitu doa daripada Sahih